Kedua kami mulanya nak mulakan dengan mohon maaf banyak-banyak, terutama insiden pada minggu lepas yang menyaksikan kelewatan yang keterlaluan ya, akibat daripada masalah ataupun kelemahan di pihak kami ya. Mohon maaf banyak-banyak. Baik, hari ini mesyuarat khas pengurusan pekerja asing yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mesyuarat khas ini dihadiri oleh menteri-menteri dan keperlukanan dari kementerian dan agensi yang terlibatlah secara langsung. Secara umumnya, mesyuarat hari ini kita buat sebagai susulan kepada keputusan Jemaah Menteri pada 7 Disember dan 21 Disember. Mesyuarat itu mengambil ketetapan bahawa kita kena memudahkan cara kemasukan pekerja asing dan kita kena menyegerakan. Tujuannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara untuk berada pada tahap yang lebih baik sepanjang 2023, khususnya suku pertama tahun ini. Kerajaan menganggarkan bahawa ekonomi negara mampu melonjak sebanyak 1% daripada KDNK sekiranya kemasukan pekerja asing ini kita permudahkan dan kita percepatkan untuk memenuhi keperluan sektor-sektor yang berkaitan, peladangan, pembinaan, perkhidmatan, pertanian, ya, dan segala macam. 7 sektor tadi. Keadaan dalam negara kita sekarang ini untuk sektor-sektor kritikal ini memang polisinya adalah kita membawa masuk pekerja asing. Dan kita ada 15 negara sumber buat masa ini. Negara sumber makna negara yang kita bawa pekerja asing dari negara tersebut. Mesyuarat khas pengurusan pekerja asing telah memutuskan beberapa perkara. Keputusannya lah ya. Yang pertama, kita setuju untuk mewujudkan satu plan khas yang didorong oleh unjuran keperluan tenaga kerja asing yang diperlukan oleh sektor-sektor penggajian pekerja asing ini. Plan ini kita namakan Plan Kelonggaran Penggajian Pekerja Asing. Melalui plan ini, majikan kita akan benarkan untuk menggajikan pekerja asing dari 15 negara sumber berdasarkan kepada kemampuan dan keperluan sebenar majikan tanpa perlu melalui prasyarat kelayakan penggajian serta kelayakan kota. Okey, itu keputusan yang pertama. Satu plan yang kita panggil sebagai plan kelonggaran. Okey ya. Tapi aspek ini mesyuarat bersetuju juga bahawa pelaksanaan Akta Pekerja 1955 khususnya Seksyen 60K yang dulu dipindah kemudian diwartakan pada 1 Januari tahun ini. Satu seksyen ini adalah seksyen yang berkaitan dengan keperluan majikan untuk comply dengan contohnya gaji minima, bayaran PKSO sebagainya itu tetap terpakai, tapi komitmen kerajaan ialah majikan kena memasukkan permohonan, ya, dan piagam pelanggan kita untuk pelaksanaan Akta Pekerja 1955 ini, khususnya Seksyen 60K adalah kelulusan dalam tempoh kurang 3 hari. Boleh jadi 1 hari, boleh jadi 2 hari, boleh jadi 3 hari, yang kita namakan kelulusan bersyarat. Ya, ada conditionnya lah. Syaratnya adalah akan ada proses naziran dan proses inspektorat. Okay, ya, maknanya approval kita bagi
segera 1, 2, 3 hari. Okey. Dalam pelan kelonggaran ini. Ini khusus yang ini je. Yang lain kita dah duit banyak ya. Iklan lah apa semua tu dah tak ada lagi dah. Baik. Jadi pelan kelonggaran ini. Kedua, mesyuarat juga bersetuju untuk satu delegasi untuk pergi ke negara-negara sumber utama lah ya, bagi membincangkan dan untuk kita maklumkan tentang anjakan polisi ini kepada negara sumber supaya negara sumber itu faham bahawa kita berhasrat untuk memudahkan dan kita mohon untuk mereka ikut facilitate berdasarkan kepada sistem dan polisi pekerja di negara mereka. Jadi keputusan kedua adalah satu delegasi akan diatur. Ini melibatkan menteri yang berkaitan lah dan juga agensi-agensi kawal selia. Keputusan yang ketiga ialah kalau 1 dan 2 tadi berkaitan dengan pekerja asing dari negara sumber yang sekarang masih berada di luar, tapi kita pun sedia maklum dalam negara pun sudah ada sejumlah pekerja ataupun sejumlah parti yang ada ya. Baik. Selama ini parti ini kita adakan program yang kita panggil rekalibrasi tenaga, rekalibrasi ya. Iaitu mereka dah ada dalam negara, mereka tak punya dokumen yang tak sempurna. Program ini bermaksud kamu datang daftar, kamu bayar compound, nak kerja ke nak balik? Nak balik, kita benarkan dia balik. Yang kedua ialah kita kata kalau dia nak teruskan kerja, ini kita panggil rekalibrasi tenaga kerja. Boleh. Program ini tamat pada 31 Disember tahun lepas. Tapi keputusan mesyuarat hari ini bersetuju untuk program rekalibrasi ini dilanjutkan. Kenapa kita buat begitu? Kita dapati bahawa program ini pertama mampu untuk menyediakan keperluan tenaga kerja daripada tenaga orang pekerja asing yang sudah ada dalam negara kita. Dah sedia ada. Kita buat saluran ini, mereka tampil dan kemudiannya mereka terus mereka buat bayaran dan kemudian mereka dibenarkan untuk bekerja. Ini akan mempercepatkan lagi. Itu satu sisi. Sisi yang kedua adalah charge yang kita kenakan kepada mereka, compound kerana mereka berada di sini kerana dokumen tak sempurna itu, rekalibrasi tenaga kerja untuk sepanjang tahun lepas itu menjana lebih 700 juta ringgit kepada revenue kerajaan. Maknanya sektor pekerjaan pun terisi, majikan dapat bekerja, dokumen mereka tak sempurna kita facilitate, kita kenakan berapa bayaran dan sektor-sektor yang memerlukan pekerja pun dapat bekerja. Kita dapat kenal pasti mereka sebab rekod ada dan kemudian kerana kita kenakan bayaran maka itu juga menjana revenue pada kerajaan. Baik. Maklumat terperinci, tadi saya sebut tentang pelan kelonggaran penggajian pekerja asing. Yang ini kita setuju, tapi Kementerian Dalam Negeri, kita akan maklumkan perincian tentang plan ini dalam siaran media kita dalam masa terdekat. Itu untuk memandu atau memudahkan stakeholders di luar sana untuk memahami tentang plan kelonggaran penggajian pekerja asing ini. Baik. Mesyuarat juga bersetuju bahawa aspek fasilitasi ini bukanlah satu penyelesaian selama-lamanya. Ini sebab dia bersifat unprecedented. Negara baru nak kita pulihkan dari segi ekonomi. Jadi kita kata plan ini adalah plan yang bersifat sementara kerana keperluan yang luar biasa yang berlaku sekarang. Jadi untuk itu KDN akan
akan memastikan bahawa kita ada satu time frame atau timeline yang munasabah. Jadi kita kena monitor dengan dekat dengan industri, dengan sektor. Kerana itu, KDN harus berdamping rapat dengan Kementerian Sumber Manusia dalam kes ini. Baik. Tapi satu aspek yang penting yang kita nak bagi jaminan adalah sementara sektor-sektor ekonomi memerlukan pekerja asing dan kerajaan mengambil sikap untuk mempermudahkan dan menyegerakan, itu tidak sama sekali menggadai pertimbangan kerajaan dalam membuat polisi ini dari aspek keselamatan ataupun kedaulatan undang-undang. Ya, prinsipnya tetap diamalkan. Ya. Maknanya aspek tapi lain aspek keselamatan dan seumpamanya itu tetap terpakai macam biasalah. Jadi aspek kebajikan pekerja asing tetap terjaga. Kemudian sektor-sektor ekonomi dapat memenuhi keperluan mereka, dapat dipenuhi keperluan mereka. Di pihak kerajaan juga anjakan polisi ini akan dapat mempermudahkan dan kemudiannya melonjakkan ekonomi negara kerana sektor-sektor ini sektor yang kritikal. Jadi yang keempat, pendekatan ini adalah pendekatan yang unprecedented, ya, tapi dia bukanlah satu yang kita anggap permanent. Jadi kita akan melaksanakannya sesuai dengan keperluan sekarang, ya, semasa sekarang. So itu hasil keputusan mesyuarat tadi. Saya jemput rakan-rakan media kalau ada soalan. Sentuhlah dalam stakeholders yang ada sekarang, majikan boleh mohon terus, boleh. Majikan ataupun boleh melalui kita panggil recruitment agent, boleh. Tak ada isu. Itu stakeholders yang sedia ada. Cuma saya sebut tadi Section 60K Akta Pekerja 1955 itu dia kena comply, maknanya kena mohon, dia kena mohon. Okey, komitmen kita adalah kelulusan itu kita berikan. Ya, kelulusan bersyaratlah. Maknanya kemudian akan berlaku proses naziran kita panggil dan inspektorat. Jadi soalan itu majikan boleh mohon terus, majikan juga boleh melalui recruitment agent dan sebagainya. Itu tak ada halangan apa-apa. Maksudnya proses naziran dan inspektorat itu dia akan buat secara berkala selepas. Betul. Melibatkan agensi-agensi kawal selia yang berkaitan. Jadi Datuk Seri, berkaitan dengan penangguhan tu, tak ada tempoh masa ditetapkanlah sama ada 6 bulan ke setahun ke sebab apa? Yang kelulusan ni, kelonggaran ni. Macam penggajian ni kan. Jadi bila kita buatkan macam proses naziran, kita dapati macam katalah syarikat tu mampu lepas 6 bulan dia lulus terus, dia majikan mohon, kita lulus terus. Okey, lulus terus. Dia pun dah bawa pekerja asing datang. Kemudian proses naziran tu berlaku secara berterusan. Dalam proses itu kalau dapati majikan ada tidak comply umpamanya. Jadi keputusan kita buat pada waktu itulah. Berbanding sebelum ini dia kena comply baru dia dapat. Itu bezanya, ya. Jadi tiada tempoh masa macam 6 bulan. Tak ada. Kita tak ada. Okey, masih ada. Terima kasih. Ya. Buat masa berkuat kuasa Datuk KSU dengan keputusan serta-merta, ya. Serta-merta. Tapi aspek penggajian pekerja asing aja, ya, bukan yang penghantaran pulang. Sebab keputusan mesyuarat hari ini berkaitan dengan pekerja asing aja. Penggajian. Rekalibrasi tujuan penggajian pekerja asing. Bagus soalan ini. Berkuat kuasa serta-merta. Okay, pada masa yang sama, mesyuarat juga bersetuju bahawa sektor perkhidmatan, khususnya pembantu rumah, ya, yang ketika bekerja kemudiannya tempoh tamat misalnya, okey, kemudian dia overstay misalnya. Jadi kita kata dia bayar compound, kemudian kita akan sambung izin kerja dia tu, ya, pas kerja dia tu. Itu keputusan hari ini juga
Jadi kita menggesa kalau ada yang kategori ini, sektor perkhidmatan, pembantu rumah, dengan pengumuman ini bermaksud mereka boleh membuat permohonan lanjutan. Cuma kalau dia overstay tu dia kena adalah sikit kenaan atau charge. Datuk Seri. Sorry. Media Indonesia melaporkan processing visa yang dikeluarkan oleh Visa Malaysia Agency naik daripada RM15 ke RM300. So boleh Datuk Seri verify and kenapa ada kenaikan tersebut? KP Immigration. Sorry, ini berita Indonesia ya? Tak. Berita Indonesia? Bukan? Okay. Sila. Okey. Kadar visa kita berapa? Baik, terima kasih. Kadar charge visa kita tak naik. Okey, tak ada. Kita panggil yuran pemprosesan. Itu aja. Kekal 100. Itu tak ada berubah. Kalau berubah itu maksudnya kalau majikan mengguna pakai recruitment agent lah. Itu bukan kita ya. Itu biar jelas kat situ. Maknanya secara afirmatif saya beritahu kepada media tak ada kenaikan kenaan charge di pihak visa, penggunaan visa ya. Kenaan itu adalah bertujuan sebagai processing fee. Saya akan umumkan dalam masa terdekat tadi kan plan ya. Mesyuarat tadi kan. Bagi nafas sikit. Aja. Okey. Okey. Ya. Keputusan 3 hari ini melibatkan permohonan yang sedia ada yang berlaku ataupun permohonan baru. Hari ini kita kata itu menteri kena jawab. Susah depan dengan media tu kalau tak prepare ni. Memang kita ada banyak permohonan yang kita ada setakat ini. Banyak juga kelulusan yang telah pun kita telah berikan. Yang ini adalah untuk permohonan baru. Permohonan baru yang akan kita terima itu kita akan cuba proses dalam 3 hari di peringkat Kementerian Sumber Manusia lah. Okay, good. Ya. Dia subjektif lah itu ya. Ada yang seminggu, 8 hari, 2 hari gitulah. Sebab dia kena comply dengan beberapa garis panduan agensi kawal selia sebelum ini kan. So dalam keadaan biasa itu sistem yang kita anggap sebagai munasabah, reasonable untuk keperluan. Dan memang tak ada masalah pun dulu. Kita pernah mencatat angka pekerja asing berjutaan. Okey, sebelum ini. Jadi tak ada. Cuma sekarang keadaan luar biasa yang kita kata kita nak speed up. Itu aja. Kelonggaran ni mungkin ada timbul kebimbangan ataupun keresahan daripada rakyat perempatan ataupun pihak-pihak lain mengenai lambatan pekerja asing di Malaysia. Bagaimana dengan tindakan Baik. Dia EPU dalam kertas mesyuarat yang lepas yang dipengungsikan bersama saya dan Minister Siva, dia bagi unjuran, dia ada shilling. Maknanya rancangan Malaysia ke-12 menjelang 2025 sasaran keberadaan pekerja asing di negara kita itu tidak melebihi 2.4 juta ataupun bersamaan 15% daripada task force daripada tenaga kerja kita. Jadi sasaran itu kat situ. Ada panduan dia yang govern Kementerian Sumber Manusia ni ada ya. Sekarang kita 2023. Shilling itu belum terpenuhi lagi. Tentulah EPU ni dia ada rasional untuk membuat unjuran itu kerana mereka yang mengurus dasar-dasar ekonomi makro kan. Tapi apa hakikatnya sekarang ni? Mesyuarat mendapati maklum balas daripada menteri-menteri yang berkaitan. Misalnya sektor pertanian, menteri dia kata sekarang keperluan sekarang itu 165,000. Minister Alex yang Kementerian Kerja Raya dia kata shortage itu lebih 100,000. Ya, jadi setiap menteri berkenaan bagi tahu kalau sasaran ini tak dipenuhi, kita ambil masa, itu mengganggu atau memberi kesan. Okay, itu kelah. Jadi di satu sisi lain akan adalah kebimbangan yang begitu.
Tapi kerajaan, kita ada cap kita ataupun shilling. Angka yang kita anggap munasabah, tidak bagi kesan kepada pertumbuhan dan kerancangan ekonomi, di samping hanya sektor-sektor kritikal. Yang lain silakan. Ada sektor yang belum dibuka misalnya kepada pekerja asing sebab kita mahu tenaga kerja tempatan memenuhinya. Tenaga kerja tempatan workforce kita kan sekitar 14 juta kan. Dan kalau kita ambil dengan ukuran kadar pengangguran dan sebagainya, itu panjang syarahnya. Jadi kebimbangan rakyat tempatan kerana peluang kerja diambil, yang kita sebut ni adalah pekerjaan yang bersifat 3D. Yang memang secara faktanya bila kita iklan pun no takers. Ya. Tapi bagi sektor-sektor yang lain, peluang kerja rakyat tempatan langsung tak terusik. Okey, saya fikir begitu. Untuk Sri, Assalamualaikum. Berkenaan dengan kelulusan permohonan tadi ni, kelonggaran kelulusan ni tadi melibatkan pekerja sedia ada yang overstay dan juga pekerja baru, betul, yang baru memohon. Jadi bagaimana dengan parti yang masuk secara haram dan tiba-tiba untuk pemutihan mereka, contohnya dia orang terus daftar apply, dia orang tak ada majikan. Adakah mereka terlibat juga dalam rekalibrasi ni atau macam mana? Rekalibrasi tadi kita sebut memang yang tahun lepas pun berjalan. Tarikh tamatnya 31 bulan. Ada satu kategori yang dia muncul, dia bayar, dia nak balik. Parti asalnya kan, istilahnya kan. Mereka ni tergolong pendatang asing tanpa izin, dokumen tak lengkap atau tak ada dokumen sama sekali. Program ini memberi ruang kepada mereka. Nak balik, boleh. Tampilkan diri, bayar dan balik. Satu lagi, mereka masih status yang begitu juga. Tapi mereka kata nak bekerja. Jadi kita salurkan. Yang ni tamat 31/12 yang lepas. Kita kata keputusan hari ini kita sambung. Itu kategori yang dalam negara dah. Dah ada pun dalam negara. Ya, semua. Ya. Kecuali kata dia balik pun tak nak, kerja pun tak nak. Itu cerita lain lah. Yang itu immigration kena buat serbuan lah. Itu Datuk KP kena serbu lah. Kena buat serbuan lah. Kita untuk keputusan hari ini kita panggil setahun lah. Setahun ini. Buka kasa serta-merta. Baik. Terima kasih.